Saya tahu ni seorang anak lelaki Palani dari kelas BGA 1B yang mewakili kumpulan 5 yang bertajuk Pendigitalan Sejagat. Okey. Malaysia kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya yang memang menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam mengurus kemakmuran sosial itu. Cabaran ini memang wujud terutamanya dalam aspek keharmoniaan, keamanan dan interaksi positif antara kaum, budaya serta agama. Sebagai negara moden yang melakar masa depan yang lebih dinamik, berusaha memposisikan diri sebagai satu negara maju. Contohnya macam US, Jepun, dia kan negara maju. Kita pun nak posisikan kita sebagai negara maju. Cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan paskah kemodenan yang menjadi realiti yang perlu ditangani sebaik mungkin. Seterusnya, ini termasuk ancaman pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial. Contohnya kita ambil ekonomi lah. Kalau ekonomi negara kita jatuh ataupun down, pekerjaan kepada rakyat Malaysia akan hilang. Kalau pekerjaan dia orang hilang, keluarga dia orang akan mengalami kesusahan ataupun masalah kewangan yang boleh ada yang boleh menjejaskan perpaduan antara kaum, sebab dia orang akan menganggap oleh sebab kaum ni pekerjaan kita hilang, macam tu. So kita tak nak macam tu lah. Kita nak ekonomi, politik, sosial semua stabil. Oleh itu, perpaduan nasional haruslah menjadi satu misi penting bagi sesebuah negara. Okey, sebagai contohnya, negara kita, dalam bendera negara kita jalur gembilang, dekat sebelah kiri atas kan ada petak macam warna biru tu, itu menunjukkan perpaduan dekat negara kita. Untuk pengetahuan anda, kamu tahu tak kenapa dia diamalkan dalam bendera tu, dia dimasukkan? Sebab negara kita je lah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kamu boleh tengok kaum Melayu majoritinya yang baik, lepas tu kaum Cina yang kedua majoriti baik juga, kaum India, lepas tu ada juga lah dekat Sabah Sarawak kaum lain-lain. So banyak kaum kan, sebab tu dia nak mewujudkan perpaduan antara masyarakat. Ataupun langkah yang boleh diambil adalah kerajaan bolehlah membuat sekolah kebangsaan yang sudah ada dekat negara kita. So, kalau sekolah kebangsaan, pelajar Cina boleh masuk, pelajar India boleh masuk, dia orang boleh kawan dengan pelajar Melayu. Dekat situ dah ada macam satu perpaduan lah. Dia dari situ mulanya perpaduan macam tu. So ia memerlukan kerangka bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerancaman masyarakat majmuk Malaysia. Sebab kalau kita tengok masyarakat Malaysia punya muka lah, kalau citizen dari negara lain datang ke Malaysia ataupun citizen daripada Malaysia pergi ke luar negara, dia akan tengok, oh ini Malaysia punya citizen, dia sentiasa bekerja sama, dia sentiasa saling menghormati, hormat antara satu sama lain, dia akan anggap macam tu lah. Kalau tengok je contoh macam orang India, oh dia ni baik, macam tu. So itu penting sangat perpaduan tu. Di samping itu penerimaan, toleransi, keamanan perlulah menjadi nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Sebab perpaduan inilah yang akan menyatu padukan rakyat. Kalau perpaduan tu tak ada, macam mana kita nak berkomunikasi dengan agama lain? So kesimpulannya, saya rasa perpaduan ini perlulah mengukuhkan
dalam setiap insan yang berlahir di Malaysia ni. Sangat-sangat penting. Diorang kenalah berusaha untuk mengekalkan perpaduan antara satu sama lain. Pihak bertanggungjawab, sekolah, kerajaan, ibu bapa, semua orang lah perlu menjalankan peranan mereka masing-masing dengan bertanggungjawab. So, itu sahaja daripada saya. Satu Malaysia, sentiasa bersatu, dan sekian, terima kasih. Hai guys, nama saya Satish Nalagi Saronan, saya daripada kelas TK1B. Terima kasih Taman Saronan untuk bagi penerangan tentang tajuk kita. Penerangan saya, sejujurnya perlu diwujud kesedaran dalam masyarakat, usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia, terutamanya dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama. Selain itu, berdekatan integrasi menjadi tunjuk agenda perpaduan negara, membolehkan masyarakat berbilang bangsa dan agama hidup bersama-sama. Seterusnya, walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganggut agama dan mengamalkan budaya berbeza, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan dan keamanan perlu bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Antaranya kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Akhirnya, keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan mempunyai kefahaman baik terdapat peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amirul. Saya daripada kelas BKA1B. Konsep kesepadan sosial satu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat tersebut untuk merungkai berbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Seterusnya, memahami konsep perpaduan sosial menerusi pemahaman konsep tarifan harian sebelum perpaduan dapat dicapai. Tarifan harian lebih berkesan daripada tarifan autoriti kerana setiap anggota masyarakat majmuk adalah bebas untuk bertindak dan berperilaku pro keamanan, pro keharmonian dan anti keganasan demi survival diri, keluarga dan kelompok sosialnya. Sekiranya timbul sebarang konflik, anggotanya akan segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan dalam pelbagai cara dan bentuk. Konsep perpaduan adalah lebih realistik dalam konteks Malaysia. Oleh itu, konsep kesepadan sosial diutarakan untuk menjelaskan fenomena yang berlaku di Malaysia. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izzuddin bin Alias, 17 DKA 20F 2009. Kita mula daripada usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat Malaysia. Pertama sekali ialah melaksanakan sekolah wawasan. Sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasil ini. Dengan pengandalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, ianya telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Selain itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan sekolah wawasan ini, ia juga mempercepatkan proses perpaduan kaum. Sebagai contohnya, aktiviti berkumpul sekolah yang dijalankan secara teratur bersama murid-murid dapat memperkasakan hubungan kaum di peringkat antara sekolah. Selain itu juga, penggunaan sistem penerapan bahasa rasmi negara kita iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah kebangsaan turut membolehkan pelbagai kaum berinteraksi
antara satu sama lain. Sewajarnya, memang tidak boleh kita nafikan bahawa sistem pendidikan negara kita merupakan pemangkin dalam proses memperkasa hubungan sesama kaum. Dari perspektif yang lain, penerapan nilai budaya dan warisan juga merupakan salah satu langkah dalam mendekati matlamat dan harapan para pemimpin kita untuk mencapai perpaduan kaum. Selain itu, penerapan negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum mereka itu sendiri dengan kaum lain dari aspek seperti pemakanan, pemakaian dan peradaban. Sebagai contoh yang kita boleh lihat ialah semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu, iaitu baju kurun ke majlis maupun ke kuliah di universiti. Makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum-kaum yang lain. Selain itu juga, memperkenalkan adab-adab orang Melayu kepada kaum Cina dan India atau sebaliknya di antara kaum-kaum tersebut, iaitu dengan lebih jelas melalui pengkongsian peradaban di sambutan hari perayaan kaum masing-masing. Oleh itu, penerapan nilai budaya dan warisan berbilang kaum ini dapat menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan seterusnya mengeratkan lagi perpaduan kaum dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Hakim bin Muhammad Nur, F2035. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, penganjuran rumah terbuka telah menjadi amalan sejak zaman dahulu. Antaranya dengan membuat rumah terbuka di majlis seperti sambutan Raya Cina, sambutan Deepavali dan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dengan ini dapat mengeratkan hubungan lagi antara kaum dan jiran-jiran dan sekeliling. Dengan hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan wadah jamuan tradisional bangsa masing-masing dan kaum masing-masing. Hal ini dapat menimbulkan rasa antara kaum dapat menikmati masakan tradisional antara kaum, bangsa dan negara. Selain itu dapat membuat aktiviti gotong royong antara kaum bagi mereka mengeratkan lagi hubungan sesama mereka, bagi menyatupadukan lagi bangsa dan negara di negara, bangsa dan kaum di negara kita. Antara kebaikan amalan rumah terbuka adalah ia membantu mengeratkan keperpaduan antara kaum dan hubungan sesama masyarakat. Hal ini kerana semua ahli masyarakat bebas untuk menyertai rumah terbuka tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan etnik. Selain itu, di sekolah, aktiviti rumah terbuka ini dapat mengumpulkan semua golongan antara satu acara di mana kita dapat mengenali antara satu sama lain, bersama-sama dan bergembira menyambut perayaan yang diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Azmira, F2029. Masyarakat pelbagai etnik Malaysia, iaitu kumpulan etnik, sub-etnik, suku, kumpulan bahasa dan dialek. Tiga masyarakat di Malaysia ialah iaitu Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Potret hubungan etnik di Malaysia. Negara Malaysia dengan kerencaman demokrasi terus kukuh maju dan membangun, malah disegani oleh negara jiran tetangga dalam konteks negara berbilang etnik. Keadaan yang aman damai telah melahirkan satu bentuk kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang baik. Malaysia berjaya mencapai tahap negara berpendapatan sederhana dalam tempoh kurang daripada 50 tahun. Keunikan takbir urus negara menguruskan perpaduan dalam kepelbagaian kaum amatlah penting. Hubungan etnik dari perspektif konflik. Ada yang berpendapat masyarakat yang memiliki kerencaman budaya, bahasa, agama seperti di Malaysia akan terpisah dan terasing mengikut kumpulan etnik masing-masing.
Perbezaan etnik akan melahirkan sama ada kumpulan etnik dan berlaku kepupusan ciri-ciri etnik tersebut. Seterusnya, etnik yang dominan akan menguasai etnik minoriti. Akhir sekali, media massa kerap memotretkan hubungan etnik di Malaysia dalam perspektif yang sempit, lalu membangkitkan sentimen etnik atau agama dalam laporan berikut. Menelusuri hubungan etnik daripada perspektif konflik. Pembentukan ilmu kolonial yang syarat dengan nuansa ideologi orientalisme pada asasnya. Mereka yang terjajah pula dikategorikan secara pukul rata melalui perbezaan yang berdasarkan ciri-ciri fisiologi, budaya, bahasa, agama dan etnik yang diesensialisasi dan diitlakkan secara mudah dan cetek. Kesimpulannya, masyarakat majmuk yang 154 hubungan etnik di Malaysia, perspektif, teori dan praktik menerangkan bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum tetapi masih boleh hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Sifat toleransi yang diamalkan oleh pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan di mana asas perpaduan telah disediakan melalui penubuhan persekutuan. Mencapai persefahaman, persetujuan dan titik pertemuan ke arah perpaduan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.